Saya nak tunjuk pada anda sesuatu yang sangat aneh. Ini ada objek berwarna merah di hadapan cermin dan dia dihadang oleh satu penghadang iaitu buku letup otak. Dapatkan di pasaran, dah baca belum? Okey, objek warna merah ni dia tak dipantulkan pada cermin. Cermin tak nampak lah dia kan sebab dia ada penghadang. Tapi kalau kita bawa ke sini, tengok. Cermin tu boleh tahu apa di belakang penghadang. Walaupun sebenarnya dia tak nampak. Macam mana cermin tu boleh tahu? Jom buka minda ajar. Assalamualaikum dan selamat datang ke saluran ajar pendidikan di luar buku teks. Jadi ramailah yang duk hantar video ni dekat saya. Can anyone explain how does the mirror know that there's an object there? Oh my god. How does the mirror know that that's there? Dan dia orang minta saya jelaskan lah macam mana cermin tu dia boleh tahu objek yang menyorok belakang penghadang. Padahal cermin tu patutnya tak nampak lah objek tu, dia dah kena halang. Dan soalan ni dia sebenarnya menarik sebab ramailah yang nak tahu maksudnya macam mana cermin itu berfungsi. Dan sebenarnya cermin ni adalah satu objek yang sangat-sangat misteri. Kalau kita fikirlah, satunya sebelum ada cermin ni kan dalam 5 ke 6,000 tahun lepas, kiranya ada sebilangan besar orang yang tak tahu muka diorang macam mana. Sampai diorang mati, diorang mungkin tak pernah tengok muka diorang sendiri. Itulah yang ada video di mana ada orang letak cermin depan binatang dan binatang-binatang ni diorang memang jadi bingung. Diorang tak tahu image yang berada dekat depan diorang tu adalah pantulan diri diorang. Dan kiranya ada berbilion-bilion binatang yang pernah hidup, diorang tak pernah tahu pun macam mana muka diorang. Dan satu lagi yang sangat-sangat menarik pasal cermin ni adalah cermin sebenarnya adalah penipu. Muka yang korang sentiasa nampak dalam cermin tu sebenarnya bukan muka korang sebab dia terbalik. Muka yang korang biasa nampak depan cermin yang korang ingat itulah diri korang sebenarnya berbeza dengan muka korang yang berbilion-bilion orang lain nampak. Dan itulah sebab ada fenomena di mana ada orang yang tengok diri diorang dalam cermin tu dan diorang tak rasa bahawa itu diri diorang. Siapa image pada cermin tu? Itu bukan aku. Atau terbalik pula, ada fenomena di mana orang yang diambil gambarnya oleh kamera, bila dia tengok dekat gambar yang diambil tu, dia tengok dia macam rasa, siapa dia ni? Sebab muka dalam gambar tu tak terbalik macam dalam cermin. Dan disebabkan dunia yang berada dalam cermin itu adalah dunia realiti yang terbalik, jadi ada sesetengah budaya yang menganggap bahawa cermin semacam pintu ke alam mistik dan menjadi objek sembahan dan objek keagamaan macam dalam budaya Jepun. Jadi kalau kita nak tahu macam mana cermin berfungsi, kita kena tahu dulu macam mana kita melihat objek. Cara mata kita melihat sesuatu objek itu adalah dengan cahaya lah. Kan simple kan. Kalau korang duduk dalam bilik gelap yang tak ada cahaya, korang tak nampak apa-apa lah. Kalau korang buka lampu dan ada cahaya, maka korang nampak lah objek tu. Tapi itu tak cukup lah nak menjelaskan macam mana sebenarnya mata kita melihat objek. Yalah cahaya lah, tapi cahaya tu datang dari mana? Cahaya daripada objek tu yang sampai kepada mata kita ke, ataupun mata kita macam ada cahaya sendiri yang tembak kena dekat objek tu, jadi kita dapat tengok. Korang gelak korang sekarang ni memanglah gelak. Orang kata cahaya datang daripada mata. Nah, benda macam Superman ke apa kan? Mestilah cahaya tu daripada objek yang masuk ke mata kita. Apa benda? Siapa yang fikir yang selainnya? Bengongnya. Yelah, sekarang sebab kita dah belajar, kita tahulah jawapannya. Tapi 2000 tahun lepas, korang yang kena gelak tau. Sebab waktu tu semua orang percaya bahawa cara kita melihat objek adalah cahaya daripada mata kita ni
ini yang dipancar kena kepada objek. Ia teori penglihatan yang dah dipegang sejak daripada zaman Yunani kuno lagi. Sampailah teori ini kemudian dibantah oleh Ibn Abi Al-Haytham yang akhirnya menerangkan kepada kita cara sebenar, cara yang betul mata kita melihat. Di mana dalam satu bilik yang gelap pada satu hari, Ibn Al-Haytham perasan ada cahaya yang tembus pada lubang kecil tingkap, dan cahaya tu bila dia kena pada dinding belakang, ia membentuk image objek di luar daripada biliknya. Jadi Ibn Abi Al-Haytham ni pun buatlah kesimpulan. Macam ni lah cara kita melihat sebenarnya cahaya daripada objek yang masuk ke mata kita. Bila Ibn Al-Haytham bentangkan teori ni pada orang lain, dia kena gelak. Sebab orang lain kata, engkau ni siapa engkau nak lawan teori orang-orang Yunani kuno? Diorang yang pandai-pandai ni dah fikir dah untuk kita. Kita terima je teori-teori diorang tu. Ibn Al-Haytham ni pun dia melawan balik. Dia lawan. Dia kata dia boleh buktikan teori dia ni menggunakan eksperimen dan pengiraan. Dan dia kata korang janganlah terima bulat-bulat je apa orang dulu kata. Kita generasi baru ni kenalah fikir dan kita jangan taklid buta terima je semua teori daripada generasi-generasi lama. Sampailah akhirnya teori penglihatan Ibn Al-Haytham ini pun disahkan dan beliau dianggap sebagai bapa fizik moden dan bapa kepada optik. Okey, sekarang kita dah tahu macam mana sebenarnya kita melihat, iaitu cahaya datang daripada objek masuk ke mata. Barulah kita boleh cerita macam mana cermin berfungsi. It's finally happening! Diamlah, ini konten aku, biarlah aku cerita macam mana pun. Cermin apa dia buat adalah dia pantulkan cahaya daripada objek. Maksudnya kita boleh nampak image pantulan objek tersebut pada permukaan cermin. Cahaya dari objek ni dia sentiasa akan bergerak pada garis lurus kena pada cermin. Ini dipanggil sinar tuju. Lepas tu bila dia kena pada permukaan cermin, dia melantun dan masuk ke mata. Ini dipanggil sebagai sinar pantulan. Sudut pantulan sinar tuju dan sinar pantulan pada garis normal cermin ni dia sentiasa sama. Kalau tak percaya, korang boleh buat eksperimen sendiri sebenarnya. Kalau sudut sinar tuju tu 20 darjah, sinar pantulan tu pun mesti 20 darjah. Kalau sudut sinar tuju tu 30 darjah, sinar pantulan pun mesti 30 darjah. Jadi apa yang berlaku sebenarnya, macam mana korang boleh nampak objek tu pada permukaan cermin walaupun dia nampak macam ada penghadang yang sepatutnya menghalang cermin lah daripada tahu apa dekat belakang penghadang tu. Adalah cermin ni dia memang tak tahu apa benda dekat belakang penghadang tu. Dia bukan macam Matrix. Dia boleh render objek pada permukaan dia macam simulasi pula. Sebabnya adalah korang sedang tengok objek tu pada satu sudut yang cahaya daripada objek tu boleh kena pada cermin dan melantun masuk pada mata. Inilah sudut pantulan yang korang boleh nampak cahaya daripada objek yang melantun pada permukaan cermin. Lalu terhasillah image virtual objek pada permukaan cermin. Kalau korang tengok pada sudut lain, cahaya daripada objek tu tak kena pada cermin tapi kena pada penghadang. Jadi korang tak nampaklah image pantulan pada cermin. Dan kalau korang letak penghadang tambahan pun sama, cahaya daripada objek tersebut tak kena pada cermin walaupun sudut sebelum ni korang nampak. Jadi itulah secara ringkasnya jawapan kepada video ni. Macam mana cermin boleh tahu ada objek kat belakang penghadang? Cermin memang tak tahu. Tapi sebab apa dia kita boleh nampak? Sebabkan oleh hukum-hukum fizik berkaitan dengan cahaya. Apa pandangan anda? Ada lagi tak benda-benda misteri yang anda alami berdasarkan dengan cermin? Tulis dalam bahagian komen. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Jangan lupa like, share dan subscribe. Dan kalau anda nak membantu lagi saluran ajar menghasilkan video-video pendidikan, sudilah untuk tekan butang join dan support. Assalamualaikum.